Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-57. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-88 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi warzaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata'tu وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku datangkan berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, dan ia pula mengurniakan daku pangkat Nabi sebagai pemberian daripadanya? Patutkah aku berdiam diri dari melarang kamu, sedang aku tidak bertujuan hendak melakukan sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya? Aku hanya bertujuan hendak memperbaiki sedaya upayaku dan tiadalah aku akan beroleh taufik untuk menjayakannya. Melainkan dengan pertolongan Allah, kepada Allah jualah aku berserah diri dan kepadanya lah aku kembali. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-88 surah Hud ini dengan menjelaskan perkataan bayyinah dalam ayat ini ialah mukjizat, iaitu peristiwa luar biasa yang ditunjukkan kepada mereka yang tidak mempercayai seorang Nabi yang diutus, atau bukti secara lisan yang menjadi dalil kebenaran yang menyebabkan mereka tidak dapat menolaknya. Kemudian perkataan rizqan hasana bererti rezeki yang baik. Yang dimaksudkan rezeki yang baik di sini ialah rezeki kenabian yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu kaum. Kalimah taufiq membawa maksud sesuai, iaitu sesuai antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Syekh Tahir Ibn Ashur memahami kata taufiqi dengan maksud kehendaknya untuk melakukan kebaikan. Oleh itu baginda segera menyatakan bahawa semua itu terjadi adalah kerana pertolongan Allah, kehendak dan restunya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-88 surah Hud ini dengan berkata kepada kaumnya, Allah telah memberi rezeki kepadaku daripada rezeki baik yang aku perolehi melalui jalan yang halal.
Jelaskan kepadaku apa yang akan aku lakukan dan apa yang akan aku katakan kepadamu, selain apa yang telah aku katakan. Nabi Syuaib AS berkata, aku tidak berkeinginan untuk mengerjakan apa yang aku sendiri melarangannya, kerana padanya terdapat kebajikan di dunia dan akhirat. Apa yang aku inginkan ialah kebaikan yang umum dan kebajikan yang khusus untukku dan untukmu, selagi mana aku masih dapat melaksanakannya. Aku tidak memperoleh taufik dan hidayah berbuat kebaikan melainkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga, aku tidak akan memperoleh kemenangan dalam melaksanakan segala amalan soleh melainkan inayah daripada Allah. Hanya kepada Allah aku menyerahkan diri dalam pelbagai urusanku, dan kepadanya aku kembali dari perkara yang menggelisahkan aku di dunia. Hanya dialah yang memberi pembalasan atas amal usahaku di akhirat nanti. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-8 surah Hud ini dengan mengajukan persoalan baginda Nabi Syuaib terhadap sikap kaumnya. Sekiranya apa yang disampaikan oleh baginda benar-benar merupakan perintah daripada Allah dengan bukti dan kebenaran yang dapat diterima oleh akal yang sihat, bahawa Nabi Syuaib AS bukanlah semata-mata menyuruh kaumnya bersikap jujur. Bahkan baginda sendiri seorang yang jujur dan berlaku adil, yang menyebabkan baginda mendapat rezeki yang halal daripada Allah. Oleh itu, baginda sendiri telah menjadi bukti bahawa walaupun rezeki dalam jumlah yang sedikit yang diperolehi dengan cara yang jujur jauh lebih baik kerana dilimpahi dengan keberkatan, berbanding cara menipu, kerana apa yang baginda inginkan adalah melakukan islah, perubahan terhadap kaumnya yang sering menipu di dalam sukatan perniagaan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan orang yang ingin menyambung tugasan para nabi mestilah melakukan dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar dan menyeru umat kepada jalan yang benar. Tidak ada taufik atau kejayaan yang aku harapkan kecuali Allah. Jangan bertanya, bilakah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan? Melainkan tanya kepada diri sendiri. Tetapi, tanyalah kepada diri sendiri, adakah aku telah melaksanakan segala perintahnya? Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-88 surah Hud, ayat ini memberi peringatan bahawa Nabi Syuaib AS menegaskan bahawa asas daripada dakwahnya itu adalah untuk melakukan reformasi, islah dengan segala daya dan upaya baginda, dengan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, di samping memberi amaran kepada kaumnya supaya tidak mengikut jejak umat terdahulu yang telah ditimpa bala bencana oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti umat Nabi Nuh AS, Nabi Saleh AS dan juga umat Nabi Lut AS yang telah ditimpa bencana yang besar. Semoga itu menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-88 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa tugas sebagai seorang mukmin adalah perlu menyubur dan menyebarkan kebenaran, dan hasil usaha terhadap sesuatu perkara itu merupakan anugerah dan inayah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-88 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini mengenai kisah Nabi Syuaib AS yang masyhur dengan gelaran Khatibul Anbiya, kerana memberi peringatan dan menyedarkan kaumnya yang terkenal dengan sikap tidak jujur ketika melakukan sukatan dan timbangan ketika berniaga. Diceritakan pada ayat-ayat terdahulu bahawa kedatangan Nabi Syuaib AS pada permulaan dakwah baginda adalah dengan mengajarkan tauhid kepada kaumnya, agar beriman kepada Allah, supaya timbul ketakwaan di dalam diri masing-masing, sekaligus bersikap jujur dalam melakukan timbangan dan sukatan ketika berdagang. Meskipun pada akhirnya, sebahagian sahaja yang menerima dakwah Nabi Syuaib AS dan sebahagian besarnya menolak ajaran supaya jujur di dalam perniagaan.
Akhirnya, kaum Nabi Syuaib AS diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dinyatakan pada ayat yang seterusnya. Di dalam Islam, perniagaan merupakan satu aktiviti yang sangat mulia dan merupakan satu ibadah serta sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis yang menggalakkan agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan aktiviti perniagaan. Ia diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah." 9 daripada 10 rezeki itu adalah datang daripada perniagaan. Hadis riwayat As-Suyuti dalam Al-Jami' As-Saghir, hadis mursal. Manakala orang yang tidak jujur dan tidak amanah ketika berniaga dijanjikan balasan dosa, serta diancam mendapat seksaan azab yang pedih di neraka kelak, berdasarkan hadis bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhu Allah yaumal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Qala Abu Zar, "Khabu wa khasiru man hum ya Rasulullah." Qala, "Al-musbilu wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil harfil kazib." 3 golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat dan tidak akan dibersihkan dan baginya adalah seksaan yang pedih. Maka Abu Zar bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, iaitu orang yang sombong, orang yang suka mengungkit-ungkit balik pemberiannya dan orang yang menyerahkan barang niagaannya kepada pembeli dengan sumpah palsu. Maka jelaslah bahawa melakukan penipuan dengan apa cara sekalipun di dalam perniagaan adalah haram di sisi syarak dan tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Perbuatan tersebut menyebabkan kesan buruk terhadap ekonomi dan dunia perniagaan serta dalam masa yang sama menjejaskan imej dan akhlak sebagai penganut agama Islam. Oleh itu, untuk mengatasi masalah penipuan dalam timbangan dan sukatan menurut cadangan yang telah diberikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, peniaga dan pembeli perlulah mengambil langkah mengatasinya dengan cara peniaga perlu memastikan alat timbang yang digunakan pakai mendapat pengesahan daripada Meteorology Corporation Malaysia, MCM, di mana ia merupakan sebuah badan yang ditubuhkan bagi membuat semakan dan membuat tentu sah terhadap semua alatan menyukat dan mengukur yang digunakan pakai dalam urusan perniagaan dalam negara. Bagi pembeli pula, pembeli perlulah menyemak sama ada alat timbang sukat itu telah ditentu sah oleh MCM dengan melihat satu pelekat warna hijau kebiasaannya dilekat dengan pada bahagian depan penimbang. Pada pelekat tersebut juga tertera tarikh yang menentukan tempoh sah laku alat timbang sukat tersebut untuk digunakan oleh penjual. Sehubungan itu, pihak kementerian menggesa orang ramai supaya melaporkan sekiranya menjumpai atau mengesaksikan mana-mana peniaga yang melakukan kesalahan supaya tindakan lanjut boleh diambil dan mengelakkan kegiatan penipuan berleluasa. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-88 surah Hud ini ialah kisah kaum Nabi Syuaib AS mengingatkan kita bahawa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala merupakan suatu kewajipan dan bukannya pilihan kerana menunjukkan pengabdian kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Syuaib AS berdakwah menyampaikan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara berperingkat menunjukkan bahawa agama Islam sangat menekankan aspek perubahan, namun tidak memaksa melakukannya secara drastik. Agama perkara tersebut dapat diterima oleh semua pihak secara harmoni. Kisah Nabi Syuaib AS yang dinyatakan di dalam Al-Quran perlu dihayati dan diambil pengajaran serta menjadi asas panduan kepada semua peniaga agar perniagaan yang dijalankan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.